nak insaf, nak taubat. Tak payah tunggu tua. Sebab ajal dapat tak kira masa. Kita tak tahu bila kita nak mati. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Sakinah binti Suhaimi. Saya akan menceritakan sedikit perjalanan ataupun sinopsis cerita Jalan Taubat. Jalan Taubat merupakan sebuah telefilm yang sempena minggu di FKL yang diarahkan oleh Jinggo Azman Haji Yahya. Siapa tak kenal? Suami Syirah Rusli kan? Ketuk-ketuk Ramadan. Okey, kita sambung balik. Okey, terbitan daripada GS Picture pada tahun 2014. Telefilm ini dibintangi oleh Syukri Yahya, Caca Maimbo, Mumarat Pajit dan ramai lagi pelakon-pelakon yang hebat. Okey, telefilm ini mengisahkan tentang seorang yang dibintangi oleh Syukri Yahya, iaitu watak dalam tu adalah Zul. Zul merupakan anak tunggal yang hidup serba kekurangan kerana ayahnya hanya bekerja sebagai tukang cuci masjid. Dan Zul mempunyai ibu yang terlantar sakit. Okey, ibu dia ni sakit dulu, sihat sampai sekarang, lepas tu sakit. So, Zul ni dikenali sebagai budak yang nakal, yang selalu mencuri duit masjid, yang selalu membuat hal dalam persekolahan. Dia suka mencuri, dia melawan cakap ayah dia. Dan dia ni selalu didenda oleh gurunya sendiri. Okey, seterusnya ialah Zul ni tak pernah kena erti serik langsung. Selepas dia tamat persekolahan pun dia masih melakukan perkara yang sama, macam mencuri, melawan cakap ayah dia. Dan dia banyak lagi melakukan kerja-kerja yang tidak elok yang dekat luar sana. Terutamanya dia ada main nombor ekor dekat sebuah perkuburan, dan pada masa yang sama juga dia kena tangkap. Dan pada masa yang sama juga ibunya meninggal pada waktu itu. Dan oleh kerana itu dia tidak merasa bersalah lagi, dan dia cuba untuk melakukan perkara yang tidak elok lah. Tapi selepas berapa lama dia mula insaf. Dengan mengingatkan kematian akan buat kamu rasa insaf untuk bertaubat kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Syafiqah binti Ahmad Abdul Malik. Nombor metrik I19103537. Okey, hari ini saya nak masuk kepada latar belakang watak. Okey, watak utama dalam telefilm Jalan Taubat ialah Zul, yang wataknya dipegang oleh Syukri Yahya. Zul merupakan anak tunggal kedua ibu bapanya. Mereka sekeluarga hidup serba kekurangan di kampung. Okey, ayahnya pula bekerja sebagai seorang pencuci tandas. Zul berasa malu dengan pekerjaan ayahnya, dan dia juga sering diejek tentang pekerjaan ayahnya di sekolah. Oleh itu, Zul memberontak sehingga dia terjebak dengan masalah tingkah laku. Okey, seterusnya di sekolah, dia sudah menerima pelbagai jenis denda yang telah diberikan, namun Zul tetap lagi mengulangi perbuatan tersebut. Okey, punca utama Zul berkelakuan mempunyai masalah tingkah laku ni adalah kerana dia sering dimanjakan oleh bapanya sejak kecil lagi. Okey, jadi setiap kesalahan yang Zul buat ni sentiasa dimaafkan oleh bapanya. Okey, seterusnya ibu Zul pula seorang yang tegas, tetapi setiap kali ibu Zul cuba untuk menegur dan menasihati anaknya, malah bapanya sering menegah ibunya agar tidak berkelakuan sedemikian dengan anaknya, malah menyuruh ibunya bersabar dengan kelakuan anaknya, dan tidak memarahi anaknya. Ibunya hanya mampu menahan hati dan menelan sahaja segala tingkah laku Zul. Ibunya tidak bekerja akibat sakit tenat di rumah, jadi ibunya hanya mampu berehat di rumah sahaja. Okay, selepas tamat persekolahan, Zul mempunyai pekerjaan dan menjadi kutu liar. Zul juga bekerja sebagai penjual burger. Zul pernah mempengaruhi rakan-rakannya untuk melakukan pemujaan tarik nombor ekor di hutan, sehingga kan mereka ditangkap polis. Pada hari mereka ditangkap polis, Ibu Zul meninggal dunia di rumahnya sendirian akibat sesak nafas yang teruk pada malam itu. Walhal bapa Zul sudah berpesan agar Zul menjaga ibunya di rumah kerana bapanya mempunyai hal di luar. Tetapi Zul tidak mengindahkan dan tetap berdegil untuk melakukan pemujaan tersebut
dan dia meninggalkan ibunya sendirian di rumah. Akibat kedegilan dan keras kepala Zul, dia tidak sempat untuk meminta ampun dan maaf kepada ibunya sebelum ibunya meninggal dunia. Sejak dari itu, Zul pernah cuba untuk berubah ke arah kebaikan namun tidak konsisten dan istiqomah. Selepas itu, Zul kembali melakukan perbuatan lamanya. Dalam satu hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, maksudnya orang yang paling pintar dan cerdas adalah orang yang paling banyak menikmati dan orang yang paling banyak bekal untuk menghadapi mati. Sabda baginda, mereka lah orang yang paling pintar dan cerdas sebab mereka mendapat kemuliaan di dunia dan kehormatan di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatiliana binti Kasiman, nombor matrik I19103521. Jadi seterusnya saya akan sambung berkaitan dengan isu yang menjadi permasalahan tingkah laku terhadap watak utama, iaitu syukriah dia yang memegang watak sebagai Zul. Jadi masalah tingkah laku dia ialah nakal dan degil, tidak amanah dengan tanggungjawab, melakukan perkara yang bertentangan dengan agama, pendendam dan juga mudah terpengaruh. Zul ni seorang yang nakal dan degil, di mana dekat sekolah dulu dia ni budak yang selalu kena denda, tapi dia tak pernah berubah. Dia walaupun dah kena denda banyak kali, dia still kacau kawan-kawan dia dan juga mencuri. Seterusnya, dia ni seorang yang tidak amanah dengan tanggungjawab. Ada satu malam tu, ayah dia terpaksa untuk keluar untuk join rukun tetangga ronda kampung, dan ayah dia minta Zul untuk jaga mak dia kat rumah yang tengah sakit. Tapi Zul ni keluar juga dengan kawan-kawan dia. Dan malam tu juga Zul ni melakukan perkara yang bertentangan dengan agama, di mana Zul dengan kawan-kawan dia pergi dekat hutan untuk minta nombor ekor. Seterusnya, Zul ni juga seorang yang pendendam. Scene yang menunjukkan dia ni seorang pendendam ialah masa tu dia dengan kawan-kawan dia dekat dalam mall, dan dia curi kasut seorang pekerja dekat situ. Masa tu pekerja tu pergi dekat surau untuk solat, dan Zul ni curi kasut dia. Sebab Zul curi kasut dia ialah Zul ni tak puas hati dengan pekerja tu, sebab pekerja tu hina dia dan kawan-kawan dia masa Zul tengah tengok-tengok barang kat dalam kedai dia. Seterusnya, Zul ni mudah terpengaruh. Masa ni Zul tengah jual burger dan ada seorang lelaki datang dekat dia untuk ajak Zul ni jual dadah sama-sama dengan dia. Dan Zul ni terima sebab Zul tengok lelaki tu kaya. Jadi Zul ni dia nak rasa macam mana jadi kaya, so dia terima. Tapi last dia tak jual pun dadah tu sebab dia takut. Dengan banyak mengikmati, kamu akan lebih cenderung untuk bertaubat dan mengamalkan ajaran Islam. Islam adalah cara hidup yang sempurna. Dengan mengamalkan Islam, kamu akan berjaya di dunia dan di akhirat. Saya akan menerangkan serba sedikit biodata beliau. Beskina adalah seorang ahli psikologi Amerika Syarikat, pelopor dalam bidang kajian pelaziman operan dan mendapat ijazah kedoktorannya dalam bidang psikologi di University Harvard. Pada tahun 1938, beliau menerbitkan buku berjudul Behavior of Organism yang terkandung huraian prinsip-prinsip utama pelaziman operan berdasarkan kajian-kajian beliau yang telah dijalankan dalam tahun 1930. Beliau terkenal kerana kajian beliau ke atas tikus dengan menggunakan kotak Skinner. Walaupun tikus jauh berbeza dengan manusia, namun Skinner telah mengandaikan bahawa segala konsep berkaitan dengan tingkah laku boleh diaplikasikan ke atas manusia. Justru tidak heranlah Skinner bercadang untuk membesarkan anaknya di dalam kotak Skinner. Antara konsep utama terapi tingkah laku yang boleh dilihat atau dikaitkan berdasarkan filem ini ialah teori kognitif sosial yang memfokuskan kepada tingkah laku yang nyata dan tindakan yang dapat dilihat. Teori ini lebih memfokuskan kepada tingkah laku yang tidak nyata seperti pemikiran, perasaan, imajinasi dan ingatan. Teori ini juga dikenali sebagai teori pembelajaran sosial yang mempunyai dua aspek penting, iaitu pemerhatian dan modeling. Seterusnya, konsep personality yang merupakan pendekatan teori pembelajaran menunjukkan tingkah laku individu itu adalah berkait rapat dengan persekitaran mereka. Sebagai contoh,
Zul mempunyai sikap suka mencuri kerana keadaan keluarganya yang miskin dan terpengaruh oleh rakan-rakannya yang juga seorang pencuri. Selain itu, konsep pelaziman operan yang diperkenalkan oleh B.F. Skinner turut memfokuskan kepada sebab dan akibat daripada satu tingkah laku. Secara asalnya, pelaziman operan ini merupakan satu proses pembelajaran yang melihat satu tingkah laku itu dapat mengubah kesan yang berlaku sebelum ini. Dari konsep penugahan pula, Skinner menjelaskan bahawa sesuatu penugahan boleh bersifat negatif atau positif. Contoh penugahan positif adalah pujian, ganjaran, hadiah dan sebagainya. Pujian adalah penting kerana ia akan mendorong seseorang itu mengeluarkan hasil yang baik pada masa hadapan. Manakala penugahan negatif pula tidak boleh disamakan dengan hukuman atau denda. Akhir sekali, konsep penghapusan yang merupakan satu proses yang tidak wujud konsep penugahan. Situasi ini akan menyebabkan tingkah laku seseorang itu akan dihentikan. Sebagai contoh, ayah Zul sering menegur perbuatan anaknya yang panjang tangan, tetapi Zul tidak mempedulikannya kerana merasakan apa yang dibuatnya adalah betul. Akhirnya Zul ditangkap polis atas perbuatan mencuri tersebut. Kerjalah kamu untuk dunia, seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya. Tetapi beramallah kamu untuk akhirat, seolah-olah kamu akan mati esok hari. Assalamualaikum, saya Faridatul Hashimah binti Ismail dengan nombor matrik I19103-500. Saya akan menjelaskan bahagian penyelesaian masalah teori B.F. Skinner. Penyelesaian masalah teori B.F. Skinner. Maklumat adalah memainkan peranan penting dalam teori tingkah laku. Dalam teori tingkah laku ini, maklumat utama adalah mengubah seseorang individu menjadi lebih baik. Jadi, dalam teori tingkah laku ini, dia mengubah seseorang individu yang bertingkah laku kurang baik menjadi individu yang lebih baik. Kaunselor perlu mengenal pasti peristiwa atau tindakan yang boleh menjadi punca terlekatnya seseorang dengan tingkah laku tertentu. Dalam hal ini, kaunselor perlu tahu apa punca dan peristiwa yang berlaku terhadap diri seseorang individu menjadikan dia seorang yang agresif dan bertingkah laku kurang baik. Setiap orang itu ada punca dan sebabnya tersendiri. Dalam filem yang kami pilih ini, telefilem Jalan Taubat, dan mengisahkan seorang lelaki yang bernama Zul yang dilakonkan oleh Syukri Yahya. Zul ini berperwatakan yang bertingkah laku kurang baik, seperti yang dilakukan adalah mencuri, ponteng kelas, melawan zakat guru dan tak menghormati ibu ayahnya. Apa penyebab Zul bertindak sedemikian? Apa peristiwa yang berlaku dan apa sebabnya kenapa Zul bertindak sedemikian? Dalam telefilm Jalan Taubat ini adalah kerana Zul mengalami tekanan dan malu kerana dia dibesarkan dalam keluarga yang kurang senang dan ayahnya hanya seorang pencuci tandas. Jadi disebabkan hal ini, dia dihina oleh masyarakat di kampungnya. Jadi dia berfikiran walaupun dia berbuat kebaikan, namun dia tetap tidak akan dipandang dengan baik. Jadi dia lebih untuk menjadi orang yang tidak baik. Kaunselor tingkah laku membuat penilaian kefungsian atau analisis tingkah laku dengan mendapatkan maklumat berkaitan situasi penyebab secara sistematik. Dimensi tingkah laku bermasalah dan kesan masalah yang juga dikenali sebagai model ABC. Model ABC ini, A ialah antecedent, B ialah behavior, C adalah consequence. Jadi, B behavior ini dipengaruhi oleh peristiwa yang menyebabkannya, iaitu A descendant. C pula consequence adalah kesan daripada tingkah laku itu. Kalau kita kaitkan dalam telefilem Jalan Taubat ini, perwatakan Zul dengan model ABC,
Zul bertingkah laku agresif tidak baik seperti mencuri, ponteng kelas, melawan cakap guru, tak menghormati ibu ayahnya adalah disebabkan oleh persekitarannya. Tingkah laku tidak baik itu ialah B behavior. Peristiwa yang menyebabkannya adalah persekitarannya, iaitu A antecedent. Dan kita lihat C consequent pula. Kesan dari bertingkah laku itu menjadikan Zul bertingkah laku tidak baik. Walaupun Zul tahu dia hidup dalam keluarga yang kurang senang, namun dia tiada maklumat dan keinginan untuk mengubah hidup keluarganya. Kerana kita lihat di sini, dia tiada sokongan daripada orang sekeliling untuk memberi dia semangat dan dorongan kepada diri dia untuk berubah menjadi orang yang lebih baik. Kita lihat di sini, orang kampung hanya memandang rendah terhadap dirinya, disebabkan dia kurang dorongan dan keyakinan dalam diri dia. Jadi maklumat yang diperolehi ini membolehkan kaunselor untuk membuat strategi atau intervensi yang sesuai dengan mengubah tingkah laku Zul yang tidak baik itu menjadi tingkah laku yang lebih baik.